Ada ambil apa-apa ilmu sebelum ni? Sebelum ni ada amal kat, orang cakap berkawan dengan apa orang cakap Rizalul Ghaib. Rizalul Ghaib. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Lahirkan diri kamu. Mana datangnya kamu ini? Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang hidup pasti akan merasai maut. Dan hari ini kamu sedang merasakan separuh maut. Jadi kadang-kadang kita risau juga, banyak anak-anak muda yang nak cari ilmu tapi tersalah guru ataupun terambil sesuatu yang sebenarnya tak patut kau ambil. Asyhadu alla ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan takdir Allah Ta'ala, kita bertemu selepas beberapa bulan buat booking. Agak lama juga orang yang booking je tahu berapa lama nak kena tunggu. Jadi kita tak dapat elakkan lah. Masa satu malam kita buat untuk satu keluarga saja rawatan. Dan saya buat seorang, banyak guna tenaga. Ini pun tak bersihat. InsyaAllah kita akan cuba yang terbaik. Jadi sebelum kita memulakan rawatan, kami berada di Seremban, dekat dengan BD. 15 minit macam itulah. Alhamdulillah, tolong orang kampung. Okey, sebelum kita mula rawatan, kita cerita-cerita sikit. Apa gangguan, apa sakit dan apa mimpi yang kerap menghantui diri. Boleh cerita dulu? Pegang mic ni, cakap je. Dia punya mic belah atas. Okey, sini. Assalamualaikum. Macam saya tak boleh dekat dengan apa isteri. Bila dekat dengan isteri, dia rasa macam rasa nak marah. Rasa ada benda je tak kena kalau tengok dia. Lepas tu pernah mimpi juga ular. Tu je. Sebelum ni isteri pernah rawat tak? Kerasukan tak? Tak rasuk tapi Menangis. di sana tu jadi macam air tu mesti tak sedar Tak separuh sedar lah. macam separuh sedar itu. Okey, faham. Sekarang ada rasa berdebar, rasa takut semua? Ada. Okey. Makcik pula? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makcik ni nak terang yang sakit ni macam sebenarnya tak tahu, dah pergi hospital lagi tu, dah minta ward seminggu. Tapi ambil semua rawatan semua. Doktor semua kata normal. Tapi kalau ikutkan apa simptom ni, rasa macam ada juga sakit-sakit moden ni kan. Tapi bila doktor buat rawatan tu dah banyak kali, boleh kata hari-hari ambil darah. Lepas tu buat ECG jantung apa semua, untuk buah pinggang, ultrasound dan sebagainya, semua doktor kata normal. Ada benda lah yang kita mungkin rasa lah, ni kan itu sebab ikhtiar lah, suruh anak ni ikhtiar untuk buat cara ni. Tapi macam selalu terfikirkan kita, diri kita ni macam berjalan ke tempat-tempat yang kotor tu. Macam dibawa, terbayang macam pergi ke tempat-tempat yang kotor. Sampai dalam solat pun kadang-kadang kita rasa kita duduk dalam toilet tu, ambil makan apa-apa benda yang terlalu semua, semua mengganggu. macam lintas ular ke apa semua. Tapi dia tak menyebabkan kita takut dah. Setakat ni perasaan takut tu makin lama makin hilang, tu je lah.
Yang boleh saya terangkan setakat ni lah Mama. Ada mimpi yang pelik-pelik? Mimpi jarang. Mimpi macam mimpi budak, mimpi apa tu adalah. Tapi orang lain yang bawa budak tu kita tengok. Tapi kita kenal orang tu. Maksudnya nampak kelibat-kelibat, macam terimbas kelibat-kelibat nampak orang ke macam mana? Nak kata nak nampak kelibat-kelibat orang dalam kehidupan seharian ni. Tak ada. Tapi macam bila rasa sekali macam nak pergi ke dapur tu rasa macam takut. Ada macam ada ular lah. Kita rasa emosi terganggu lah. Gangguan. Tapi setakat ni alhamdulillah lah dah banyak kurang dah. Kaki ni tak boleh duduk dah berapa lama? Badan ni memanglah gemuk kan. Tapi dulu gemuk macam ni juga tapi ringan. Sekarang ni berat. Rasa berat. Tangan sakit. Tengah-tengah malam dia jadi macam ni. Tengah kebas sakit lah. ni. Macam kebal rasa ditikam. Dia macam rasa mencucuk-cucuk. Macam kita kena renjatan elektrik kecil-kecil dah. Okey. Awak ceritakan detail macam mana gangguan awak. Dia tak cerita detail lagi. Macam saya sebelum ni memang selalu sangatlah mimpi jatuh tempat tinggi, bagi orang, bagi budak, menyusu budak. Tapi yang tu dah lama lah tak mimpi. Last mimpi pun hari tu memang ada orang bagi menyusu. Orang yang bagi menyusu ataupun bagi budak tu kenal tak sosok yang bagi Saya tu? tak nampak Tak muka. nampak lah. Dia seperti Cuma nenek nampak tua ke badan macam je. ni? Nampak badan macam tu je memang. Pernah keguguran tak? Tak pernah. Okay. Macam sebelum ni kalau period memang saya period tak teratur. Period tak Tapi stabil lah. kalau nak period saya akan mimpi dulu. Besok atau lusa tu memang akan period. Lepas tu memang akan ada bengkak macam tu. Lebam-lebam semua lebam tu, macam tu. Dengan suami jadi panas, kerap mimpi suami curang ataupun ada wanita lain lah. Ini petanda-petanda yang biasanya ada jin menghuni tubuh seseorang dan ianya jin yang jatuh cinta dengan kita lah. Tak tahulah, mungkin jin liar, mungkin jin keturunan yang diambil dulu datang berdampingan dengan kita dalam keadaan kita tak tahu. Lalu jin tu jantan, dia jatuhlah cinta dengan kita. Orang-orang yang terkena gangguan jin pencinta ni dia akan benci dan juga panas dengan suami bila dekat, bila jauh rindu. Akan kerap mimpi suami curang, akan kerap mimpi bersetubuh dengan lelaki lain, akan kerap mimpi dibawa oleh lelaki lain, ataupun kerap mimpi ataupun kerap ditindih ketika tidur. Dan kesan-kesan dia akan ada lebam-lebam di peha dan betis. Cuma saya terangkan kenapa lebam-lebam peha di peha dan betis ni. Sebenarnya jin juga macam manusia. Contoh kita manusia, kita tahulah manusia biasa dia buat tempat yang terlihat. Jadi walaupun dah halal tu sorok-sorok lah, malu akan mak mentua, leher penuh merah-merah. Jadi subhanallah macam tu juga bangsa jin. Kalau dia duduk dengan manusia, dia akan menunjukkan bukti bahawa dia ada dengan kita. Lebam-lebam ni umpama gigitan cinta bagi dia orang lah. Subhanallah. Dan misi dia orang bila jatuh cinta dengan manusia, dia nak buat sehingga kita ni cerai. Itulah misi yang paling tinggi. Kerana sihir yang paling tinggi adalah menceraikan antara seorang suami dengan isteri. Dan mana jin yang dapat menceraikan seorang suami dengan isteri, maka mereka ini dipandang tinggi di kalangan jin-jin lain. Macam legend lah. Pasal dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 102, itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Pakcik. Macam Acik cuma lah mimpi hantu lah. Berkasak hantu. Sebelum tidur rajin tengok cerita hantu ke macam mana? Tak ada. Tak ada. Dulu muda-muda ada ambil apa-apa ilmu tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Ada simpan barang-barang mistik kat rumah? Mesti tak ada. Satu lah satu lah. Tanduk-tanduk tu. Tanduk. Tak ada. Awak dulu ada sejarah saka keturunan tak? Yang sendiri tahulah. Yang saya tanya mak saya cakap tak ada. Tak ada. Okey. Kecil-kecil dulu pernah hijab terbuka nampak apa-apa? Saya tak tahulah benda tu betul ke tak, tapi macam pernah nampak hantu raya dulu masa dekat rumah. Yang bagi hitam. Dekat rumah arwah Tok. Masa Tok ada lagi lah dekat Ian lah, kat Kedah. Saya tak tahu benda sebab tak pernah tanya mak pun, tapi mak memang cakap lah arwah Tok tu dah ada membela tapi tak ada bagi dekat siapa-siapa. Kembangan, berkembangan.
Jadi subhanallah, yang rajin sangat merogol orang ni hantu raya lah. Lelaki pun hantu raya yang jantan akan merogol manusia yang perempuan lah. Hantu raya yang betina akan merogol yang lelaki. Subhanallah. Okey. Saya terangkan sikit supaya kita semua dapat education dan pemahaman. Subhanallah. Jadi gangguan jin ni, banyak antara kita menyangka bila sakit, bila terkena gangguan, banyak antara kita menyangka orang tu buat dan orang ni buat. Tapi pada dasarnya gangguan jin ni datang banyak jalan. Yang pertama datang daripada jin yang pernah diambil oleh keturunan lalu kita lah. Moyang-moyang kita semua, mana kita nak tahu betul ke tidak dia orang ada ambil. Tapi memang pakaian orang dulu-dulu ambil jin ni dan meletakkan nama dengan nickname-nya saka, ataupun pendamping, ataupun penjaga, ataupun pelindung, ataupun sahabat, ataupun kawan. Itu kata ganti nama, ataupun kadam. Jadi kata ganti nama kepada bangsa jin. Kalau atuk-atuk kita dulu, aku nak bagi kau jin ni, kau nak tak? Memang kita tak nak lah. Jadi dia cakap lah, aku nak bagi kau penjaga ni, dia berjubah, dia Islam semua, kita percayalah. Lalu kita ambil. Subhanallah. Jadi mereka mengambil dulu atas dasar menjaga, melindungi dan membantu. Dan adalah ritual memberi makan dia. Kita tengok kadang-kadang dulu-dulu buat kenduri, asingkan satu dulang. Ada yang meletakkan di belakang rumah, ada yang letak atas bumbung, ada yang hanyutkan di dalam sungai. Subhanallah. Jadi itu cara dulu. Cara sekarang dah tak bersesuaian. Pasal kita dah banyak dapat pendedahan agama tentang salah besar seseorang meminta pertolongan kepada jin. Subhanallah. Jadi bila sampai pada kita, kita tak memberi makan. Kita tak buatlah ritual-ritual, kita tak melayani mereka dan kita tak nak apa dia orang ni. Jadi that's why lah dalam erti kata mula-mulanya datang nak menjaga, melindungi dan membantu, dan bila tak dilayan dengan baik, maka dia mengkucar-kacirkan, memberi sakit kepada diri, keluarga dan juga adik-beradik semua. Akan jadi panas dengan suami, dengan adik-beradik, keluarga akan jadi pecah belah dan sebagainya. Umpamanya macam ambil bangla kerja, tak bayar gaji. Ngamuklah bangla tu. Gitulah. Jadi kita yang menerima, kita jangan rasa malu, jangan kita rasa hina ke apa. Pasal kita bukan kita yang ambil. Kita kena menjalani ataupun memegang janji-janji orang dulu. Jadi kalau ada keluarga ke kawan-kawan ada saka, kita jangan pandang hina, tapi kita tolong mereka supaya dapat jalan keluar. Itu yang terbaik. Pasal dia orang tak nak pun, dia orang menerima dalam keadaan dia orang tak nak. Subhanallah. Jadi yang kedua, gangguan ni datang daripada khianat manusia lah. Manusia-manusia menjadi musuh kita akan mencari bomo dan dukun untuk menghantar sihir. Tujuan dia memang nak habiskan kita lah. Tapi mereka lupa Allah yang memegang nyawa seseorang, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang mengangkat dan Allah yang menjatuhkan, Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Jadi yang ketiga datang daripada jin-jin liar yang jatuh cinta, suka, dan juga dia tengok kita boleh makan, dia pun datang mendampingi kita. Mungkin yang berjiran dengan kawasan rumah kita, ataupun kita pergi holiday sana, air terjun, pergi hiking, pergi laut semua, ada jin-jin yang suka pada kita, lalu dia ikut balik dan berdampingan. Bila mana kata kita tak nak mereka, ataupun kita ada yang lain, ataupun dah ada suami ke apa, itu yang dia buat jadi kacau. Pasal dia nak, dia seorang je, ini awet aku, contoh, aku nak, orang lain tak boleh dapat. Itu dia usahalah sampai jadi penceraian yang banyak sebenarnya akibat gangguan ni. Yang keempat datang daripada ilmu-ilmu ataupun amalan-amalan yang ada sangkut paut dengan jin, dengan kadam. Ilmu-ilmu yang ditransfer ataupun dimasukkan jin pada tubuh. Yang kelima datang daripada barang-barang pusaka ataupun barang mistik. Contoh seperti barang-barang yang popular di alam Melayu lah, keris, pedang, tombak, besi lama, peluru meriam kita pernah jumpa, batu-batu cincin dan sebagainya. Benda tu semua tak ada apa pun, cuma orang-orang dulu mengisikan pada benda-benda tu jin lah, yang dipanggil kadam barang. Ataupun kita beli mana-mana seller yang jual cincin ke apa, tiba-tiba dia ada isikan benda dalam keadaan kita tak tahu, kita menerima lah. Jadi hati-hati nak beli cincin ke apa ke, cari orang yang terpercaya. Subhanallah. Yang keenam, berkemungkinan
sihir itu nak dihantar pada orang lain, kita terlangkah ataupun terpijak, lalu kita terus sakit. Setiap jin ada ilmu sihir, dan setiap sihir yang dihantar pada kita ada jin yang menggerakkannya. Umpama kereta dengan minyak, dia akan datang satu package. Jadi untuk mengeluarkan dia kena keluar dua-dua lah, baru akan cleaning. Seorang yang terkena gangguan, dia akan ganggu 3 benda. Yang pertama, dia akan ganggu emosi, panas sebaran tiba-tiba tanpa sebab, takut tiba-tiba, menangis seorang-seorang, takut padahal tak ada benda pun yang nak ditakutkan. Sedih tiba-tiba, menangis, awak ni kenapa? Entahlah, saya pun tak tahu saya menangis kenapa. Macam Acik cakap, emosi terganggu kan. Yang kedua, dia akan ganggu kita punya fizikal lah, menyakiti di anggota-anggota tertentu. Yang ketiga, dia akan ganggu ibadah kita, sukar untuk melakukan ibadah. Ada pesakit sampai tahap ambil wuduk, air tu umpama air panas yang membakar kulit dia. Jadi macam dia nak sembahyang. Dia akan serang 3 benda ni, supaya kalau totally dia dapat kawal 3 benda ni, maka kita akan semakin dikuasai sepenuhnya lah. Itu yang ada tengok video, saya baru baca bismillah dan tiba-tiba dah kerasukan. Saya baru sampai rumah aja pesakit dah kerasukan tanpa kita ruqyah. Itu dah tahap teruk lah. Jadi kita terangkan last, untuk sakit gangguan jin ni ada kategori dia. Yang pertama, kita cek di hospital. Kita sakit, kita cek hospital, doktor cakap kita sihat. Macam Acik cakap tadi lah. Yang kedua, sakit yang berwaktu, lepas asar, lepas maghrib hingga ke subuh sakit. Siang tak sakit ataupun kurang. Yang ketiga, sakit yang beralih-alih. Sekejap di kepala, sekejap kat pinggang, sekejap kat lutut, dia lari pula naik kat tangan kiri, dekat belikat. Ada macam pergerakan di bawah kulit. Dan seterusnya, sakit yang bertempat dalam rumah, dekat tempat kerja, di kawasan menjaga kita, sakit, jiwa kacau. Pergi tempat lain tak ada apa-apa. Dan yang terakhir, sakit yang langsung tak ada jawapan. Macam contohlah makcik pergi hospital, tak ada jawapan. Pergi tukang urut pun tak jalan juga. Pergi pakar tulang pun tak jalan juga. Jadi itu sakit gangguan. InsyaAllah kita sama-sama berdoa, semoga Allah mudahkan urusan kita dan Allah bagi jalan keluar. Kerana yang memberikan sakit pun Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menurunkan ujian pun Allah, yang mengangkat ujian pun Allah, yang menyempitkan Allah, yang melapangkan jua Dia. Kita ni manusia, tidak ada daya dan upaya melainkan atas kuasa dan kehendak Allah. Amin. Okay, ikut saya baca sumpah pemutus ni dengan lafaz A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, aku berlepas diri aku berlepas diri dari segala perjanjian dari segala perjanjian dengan jin, dengan jin, dengan sihir dengan sihir yang aku ketahui yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, maupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara rela yang aku terima secara rela ataupun secara paksa, ataupun secara paksa, yang aku terima secara sedar yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah musnahkan ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. segala perjanjian-perjanjian. Berikanlah aku jalan keluar, Berikanlah aku jalan, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku kesembuhan, berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku kemudahan, berikanlah aku perlindungan. berikanlah aku perlindungan, Haramkanlah tubuhku haramkanlah tubuh dari diduduki dari diduduki jin dan sihir. jin dan sihir. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku. Ampunilah segala dosa-dosaku dan terimalah taubat. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lepas ni semua boleh tutup mata. Dalam hati ingat Allah banyak-banyak. Allah, Allah, Allah. Buang segala yang ada dekat dunia ni. Serahkan diri bulat-bulat kepada Allah. Kalau ada rasa sakit yang amat sangat, bagi tahu. Kalau ada rasa ada benda yang nak dikawal, ikhlaskan hati supaya kita dapat melepaskan segala gangguan ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله العلي العظيم بسم الله الغفور الشكور بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التحيات المباركات الصلاة الطيبات السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ya Allah ya Tuhan izinkanlah aku merawat jasad-jasad rohani ini ya Allah jika ada jin dan sihir dalam tubuh mereka zahirkanlah ya Allah buktikanlah ya Allah tunjukkanlah ya Allah hancurkanlah ya Allah leburkanlah ya Allah musnahkanlah ya Allah berikanlah mereka jalan keluar la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim berikanlah mereka kesembuhan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim berikanlah mereka perlindungan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim permudahkanlah urusanku ya Allah hancurkanlah segala kebatilan ya Allah ya rabbal alamin hasbi Allah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir biyassir wa la tu'assir bi tamam khair ya karim سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. Ya Allah, ya Tuhanku, zahirkan mereka ya Allah. Jika mereka ada dalam tubuh pesakit ya Allah, zahirkan mereka ya Allah. Buktikan ya Allah, wujudkan mereka ya Allah. Tiada daya dan upayaku ya Allah, melainkan atas kuasa dan kehendak-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا
Zahirkan diri kamu, jangan menyorok. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, zahirkan mereka ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Zahir, Ya Allah, Ya Batin, Ya Allah, Ya Zahir, Ya Allah, Ya Batin, Ya Allah, Ya Zahir, Ya Allah, Ya Batin, Ya Allah, Ya Zahir, Ya Allah, Ya Batin. Wujudkan diri kalian dengan izin Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. 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 فنعم المولى ونعم النصير. Kunci dan zahirkan ya Allah. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kamu ganggu keluarga ini? Zahirkan diri kamu. Mana datangnya kamu ini? Kenapa ganggu keluarga ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Buka mulut untuk berbicara ya Allah. Jangan bagi dia keluar ya Allah. Allahu Akbar. Kunci dia. Jangan lagi Aku belum habis perhitungan dengan kamu. Kamu datang dari mana? Kakak. Awak pergi jauh belakang sikit, badan. Kamu datang dari mana ni? Jangan lagi dia cuba nak lari tu daripada muntah.
kunci daripada keluar ya Allah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kamu datang dari mana cakap? Mana-mana jin yang mengganggu manusia, aku akan ganggu hidup kamu. Cakap, datang daripada mana? Nak cara baik ke nak cara kasau? Dia nak cuba lari daripada muntah. Jangan bagi dia keluar ya Allah, sehingga betul-betul habis selesai. Kenapa kamu ganggu keluarga ini, isterinya, ibunya? Kamu datang daripada mana? Cakap. Jangan kunci mulut dia daripada keluar. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Jangan keluar kamu. Kenapa ganggu keluarga ni? Boleh cakap tak? Kalau kamu tak nak cakap, nanti kamu lagi sakit. Mana datang kamu? Boleh cakap? Allah gunakan mulut untuk berbicara. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka beribadah dan menyembah pada Allah. Bukan Allah cipta kamu untuk mengganggu manusia, menyihir manusia. Apa tujuan asal kamu? Yang lain tadi dia rasa apa-apa tak dengar rukyah? Rasa panas. Dalam aircon kita boleh nampak atas ada aircon, ada kipas lagi, tapi dia rasa panas. Macam dilayang api kan? Tapi Allah takdirkan dia terzahir kat sini ni. Dia ada ambil apa-apa ilmu tak? Pasal budak-budak muda ni saya takut dia banyak ambil pengisian ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni kuat macam mana? Kamera sini sikit. Kenapa mengganggu anak Adam? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti akan merasai maut. Dan hari ini kamu sedang merasakan separuh maut. Kita cucuk kaki dia tengok. Macam mana cakap kuat ganggu manusia ni? Allah je yang kuat. Sia-sia hidup. Kalau diberi akal, diberikan telinga, mata, hati untuk lihat kebenaran, tapi tak nak juga. Kebenaran tu Islam. Inna dina indallahil Islam.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Ini jin lembik ni. Jin tak berapa kuat. Allahu akbar. Ada di kalangan bangsa-bangsa kamu ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran, mereka bertaubat, terbuka hati lalu memeluk Islam. Apa agama kamu? Ha? Ada agama ke tak ada agama ni? Ha? Datang kacau bini orang, buat apa? Ha? Cakaplah kenapa kacau bini orang? Kenapa kacau mak dia? Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Jangan risau, dia kerasukan. Normal, ada yang sebegitu. Kita rawat hari tu dekat Rembau. Budak tu pun gangguan lelaki. Badan dia, kaki dia semua jadi sejuk. Cuba pegang kaki dia. Sejuk kan? Sekarang macam mana? Ya ma'syarul jin. Ha? Masuk Islam lah. Aku bagi kamu 3 pilihan. Yang pertama, subhanallah, pergi dan putuskan segala gangguan pada jasad ini, isterinya, ibu bapanya dan keluarganya, harta bendanya, keturunannya, dengan jaminan. Yang kedua, kamu masuk Islam, bertaubat dan pergi, bebaskan diri kamu dari perjanjian. Dan yang ketiga, aku bunuh kamu dengan izin Allah. Fikir baik-baik, gunakan hati, akal, fikiran yang Allah bagi. Allah tidak menciptakan jin dan manusia sia-sia. Allah tidak menciptakan akal fikiran kamu sia-sia, hati kamu sia-sia. Gunakan betul-betul. Peluang tidak datang berkali-kali. Kenal Allah? Tak kenal. Allah itu Tuhan yang menciptakan jin, manusia, syaitan, iblis dan segala yang ada di alam ini. Allah ciptakan. Walaupun sehalus-halusnya, walaupun sebesar-besarnya, semua Allah yang menciptakan. Allah itu Tuhan yang tunggal. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sembahlah Allah, maka kamu akan selamat di dunia dan akhirat. Apa agama kamu? Tak ada agama. Kamu yang selalu ganggu isteri dia dalam mimpi. Cakap betul-betul.
Jangan tipu. Kamu boleh tipu aku tapi tak boleh tipu Allah Ta'ala. Kita nampak jin malam ni sebenarnya Allah mudahkan lah. Jin ni dari awal dia dah tercedera dan dia tak berapa kuat lah. Bukanlah saya kata saya hebat ke apa, tidak. Dia nasib masing-masing. Ada yang susah lah, kena bersilat semua. Ada yang senang, kita baca beberapa ayat je dia dah tombang habis macam ni. Jadi semua atas izin Allah, rezeki masing-masing. Kita ni tak ada apa-apa pun. Jangan terlampau taksub dengan makhluk. Saya selalu cakap, mustahil bagi manusia tapi tiada yang mustahil bagi Allah. Kita pandang Allah, nampak Allah. Kita pandang makhluk, kita nampak makhluk. Subhanallah. Macam mana sekarang? Yang risau. Adik dia risau. Dia sebelum ni kalau buat rawatan, dia ada kerasukan tak? Ke isteri yang kerasukan? Tak pernah berubah. Itu sebab kita buat ruqyah keluarga. Pasal kita nak tengok ada connection. Tidak. Kadang-kadang gangguan tu datang pada suami dia sendiri, yang mungkin suami dia ada ambil ilmu yang bukan-bukan, ada pakai benda yang bukan-bukan. Lastly, jin minta tumbal lah. Aku nak bini kau, malam-malam aku nak rogol bini kau. Kenalah rogol tiap-tiap malam bininya. Kadang-kadang datang daripada saka isterinya, mengganggu sakit kepada suaminya, mengganggu kepada ibunya. Jadi dia berantai. Biasanya gangguan berantai ni boleh cakap sikit? Dia dulu solat dia memang perfect. Sekarang dia jarang. Sekarang dia jarang. Susah nak tengok. Dia kalau dia mengamuk ataupun marah, Allahu Akbar. Pernah dekat PD. Bulan berapa tu? Bulan berapa? Dia mengamuk. Dia kalau ada acik dia ni, acik pegang dia, tak ada detak ni jantung dia ni. Acik peluk dia untuk dia jangan marah kan. Dia memang terus los lah kalau mengamuk tu. Budak-budak yang bergaduh dengan dia tu pun lari. Kira jauh daripada dia. Kekuatan dia jadi luar biasa. Dia kata, tengok muka aku ni. Tengok muka aku ni. Kata. Budak tu pun lari. Memang panas lah masa tu. Tapi acik pegang dia, acik peluk dia. Selawat, hembus lah muka dia kan. Tapi dia punya, dia kata kita kalau marah, kita punya jantung ni ada. Dia tak ada detak jantung dia. Kalau lain, Dia ni, kalau lain pegang terbang. orang lain pegang tak letak. Kekuatan dia luar biasa kalau marah. Malah dengan makcik dia ni, dia lembut sikit. Dia ni belajar tinggi. Dia belajar Mesir ni. Okay. Tapi tak habis lah sebab berpegang balik kan. Dulu memang dia rajin cukup solat. Jadi maksudnya dia punya sikap berubah drastik lah. Selepas berubah ni, tapi Acik tak tahulah sama ada nanti dia dah sedar tanya dia. Ada dia menuntut mungkin tidak. ada. Sebab masa di sekolah dulu dia pernah cerita lah dia pakai yang di jalur raib ni. Dari jalur raib. Lepas tu budak-budak muda kat sini banyak yang menuntut pada masa tu. Dah dia balik ke sini. Kawan-kawan dia ada yang pergi ke Bukit Dugera lah. Maksudnya pergi bertapa, pergi sana sini lah. Tapi dia ngikut je. Tapi bukanlah dia beramal sebab dia ni bukan yang jenis. Dia ikut je. Dia ikut. Mungkin tak kan? dalam keadaan diikut tu mungkin ada transfer ada. kepada diri sendiri sekali. Awak sebelum kahwin ada sakit, ada mimpi macam ni tak? Lepas kahwin dengan dia baru jadi sini. Selalu ketindih. Jadi macam mana sekarang? Taubatlah. Bumi pun dah tua. Takkan nak ikut iblis. Iblis besok terus masuk neraka. Kita jin manusia ni Allah hitung kebaikan dan keburukan kita. Mana yang selamat masuklah syurga Allah. Mana yang tak selamat terlingkuplah. Kamu dah cedera teruk ke? Cedera teruk dah? Tak apalah, aku sembuhkan kamu Sial tengok Jadi bila musuh dah tak berdaya macam ni, kita tak boleh bagi lagi. Nabi ajarkan musuh dah lemah takkan nak bunuh juga.
Kita kena bagi peluang pada mereka. Ini cara saya melakukan rawatan lah. Pasal dia tak berdaya. Umpamanya kita bunuh orang tua ataupun orang yang tak berdaya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yastasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Sembuhkan jin ini semula ya Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Buka segala kuncian pada tubuhnya ya Allah. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tunjukkan kehebatan Al-Quran padanya ya Allah. Allahu akbar. Dengan izin Allah kamu bangun duduk, bersila, kita bersyahadah dengan izin Allah. Taubat dengan izin Allah. Jadi kadang-kadang kita risau juga, banyak anak-anak muda yang nak cari ilmu tapi tersalah guru ataupun terambil sesuatu yang sebenarnya tak patut pun ambil. Mengikut pandangan para ulama, apa sahaja yang gaib dipanggil dengan nama jin. Tapi istilah-istilah ataupun kata ganti nama seperti sahabat lah, rijal gaib, apa semua itulah. Jadi subhanallah, rijal gaib ni maksudnya umpama macam manusia gaib. Mana ada manusia yang gaib? Wujud dia kita nampak, dia boleh bertukar dua lah. Mungkin hantu raya ataupun mungkin harimau pun ada juga. Kamu jin harimau ke? Bunyi dia lebih kurang macam jin harimau dengan jin genderuwo ataupun hantu raya. Saya tak nampak jin tapi saya tengok gerak tubuh, suara, face expression dia. Sedia untuk bertaubat? Sedia untuk bertaubat? Sedia? Fikir baik-baik. Jangan lagi dengar bisikan syaitan. Kalau aku nak bunuh kamu, aku boleh bunuh tadi, tapi aku bagi peluang. Jadi gunalah peluang baik-baik. Kadang dia orang ni pun kita dah sembuhkan dia, dia mula gedebel balik. Kelantan kata gedebel balik. Kadang batu cincin yang kita beli, tiba-tiba lepas pakai sesuatu tu ataupun ambil sesuatu tu, kita abaikan solat, kita jadi panas baran. Berubah drastik kalau kita tengok keluarga kita lepas pakai sesuatu, lepas ambil sesuatu ilmu, tiba berubah drastik. Maksudnya dah ada benda menguasai dia. Ini ujian, sakit, sesat, salah, semua ujian manusia masing-masing. Kalau kita tak buat salah, kita tak tahu benda tu salah. Allah didik kita dengan dua cara, satu kitab, satu pelajaran melalui kehidupan kita. Subhanallah. Bertaubatlah kepada Allah. Mana-mana jin dan manusia yang bertaubat, yang kembali kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yang masuk Islam, maka mereka umpama bayi yang baru lahir, tidak ada dosa sama sekali. Dan apabila mereka mati dalam husnul khatimah. Allah nak bagi kamu peluang, jangan sia-siakan peluang kamu. Alhamdulillah. Sedia untuk bersyahadah? Duduk elok-elok, duduk bersila, duduk elok-elok. Allah nak muliakan kamu.
Ini sebab kita buat ruqyah secara keluarga. Duduk pendekar. Jadi masuk silat tak? Sekolah ni. Kita di Tampin. Tampin tu ambil silat lah. Tadi tak cerita. Yang ni pun tak cerita. Tapi ambil ada ujung-ujung dari. Dia senyap lah. Jadi baru tadi dia cakap, saya suka tengok Abang Wan selalu berdialog. Hari dia pula berdialog dengan saya. Subhanallah. Dia salah seorang viewer saya tak. Sedia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad utusan Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampunkan dosaku ya Allah. Terimalah taubatku ya Allah. Selama ini aku telah mengganggu anak Adam ya Allah. Aku telah menyihir mereka ya Allah. Aku telah menduakanmu ya Allah. Aku telah kufur ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan aku lagi setelah kau beri hidayah padaku. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus ya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu jantan ke betina? Ha? Jantan. Ada yang lain lagi tak dalam keluarga ni? Ke kamu tunggal? Jin nampaklah jin. Manusia mana nampak jin? Jadi bila kata seseorang tu ada didampingi, mereka menggunakan mata kita untuk melihat, menggunakan telinga kita untuk mendengar, menggunakan kotak suara kita. Jadi setiap kali nak dirawat apa semua, bila kita WhatsApp ke, kita deal dengan perawat ke, jadi dia menggunakan mata kita tengok. Kalau dia dalam body, kalau dia kat luar, dia ada sebelah, kau nak buang aku jadi dia dah tahulah. Itu sebab sebelum rawatan kadang-kadang kita dah terkena serangan dulu, dah ada benda pelik berlaku kat rumah dulu, dia dah kacau dulu supaya kita cancelkan perawatan. Alhamdulillah kamu telah Islam. Aku berikan nama kamu Zamarul Hisham. Suka nama tu? Alhamdulillah.
Yang terjadi pada isteri dia yang masuk dalam mimpi ni semua kamu kan? Dia tak nak ngaku tu. Tak apalah. Kan kita cuba detect pada isteri dia ada lagi ke tidak yang lain. Ya. Kamu rijal gaib yang dikatakan ke apa? Rijal gaib tu manusia gaib. Ada ke manusia yang gaib? Jin menyamar-nyamar je kan? Manusia yang tak tahu percaya kan? Datang pakai jubah, datang baik-baik, muka cantik-cantik, muka kacak-kacak, kita pun percayalah dengan dia. Na'udzubillah. Ingat, kita ni sebaik-baik kejadian, sebaik-baik makhluk manusia lah. Jadi kita tak perlukan makhluk lain. Hanya Allah sahaja tempat bergantung, tempat berlindung dan memohon segala-galanya. Subhanallah. Dia buat sumpah pemutus ni. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah dan Rasulnya, aku memutuskan segala perjanjian, segala pertalian, segala hubungan, segala sihir kepada jasad ini, keluarganya, isterinya, keturunannya, harta bendanya. Jika aku mengganggu lagi mereka, maka engkau laknatlah aku, ya Allah. Maka aku akan binasa. Maka aku akan sial seumur hidup. Ya Allah, hancurkan, leburkan, musnahkan segala pertalianku. Bebaskanlah aku, ya Allah. Jadikanlah aku jin yang beriman. Berikanlah aku rezeki yang baik. La hawla wa la quwwata illa billah hil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amalkan banyak-banyak selawat ke atas Nabi. Barang siapa berselawat 1 kali, Allah dan seluruh para malaikat berselawat 10 kali ke atas dirinya, diampunkan 10 dosanya, ditulis 10 pahala buatnya, dan diangkat darjat dirinya dengan 10 kemuliaan. Rasulullah SAW berjanji, orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Jika kamu tidak menemukan aku di dalam syurga Allah, selamatkanlah aku. Ada apa-apa yang nak dikatakan? Boleh keluar sendiri. Aku redha Allah Tuhanku. Aku redha Islam agamaku. Aku redha Nabi Muhammad nabiku. Sedia keluar? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pindahkanlah jin-jin ini ke tempat yang lebih baik bagi mereka, ya Allah. Keluarkan mereka, ya Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin.
Keluarlah wahai musuh-musuh Allah. Keluar semuanya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar semuanya dengan izin Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah harama. Saudara? Ambil kali kawan. Saudara? Kawan untuk abang. Istighfar. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillah. Abang, sandar dulu Kak Mak. Di malam ni kita nampaklah ada satu pelajaran. Dan sejak minggu lepas saya banyak dapat jin-jin yang taubat dan masuk Islam. Semua atas susunan Allah Ta'ala lah. Kadang orang ni dia nak tengok yang ekstrim. Yang ekstrim sedap wah. Kita mana boleh nak atur-atur dia jadi ekstrim ke apa. Semua atas izin Allah Ta'ala. Sekejap abang baca sikit ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر. Okay, minum selawat Nabi minum. Biasa selepas ni kita akan double check lagi. InsyaAllah malam ni makcik boleh duduk bawah kot. Rezeki yang dah tahu boleh duduk bawah. Duduk bawah. Okey, pakai mask balik. Kita sambung Semua kerja terganggu sikit lah. Rasa sesama kan. Okey, tutup mata, tenangkan diri balik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Ada rasa sakit tak pakcik? Ha? Ada rasa sakit tak? Tekan. Ha? Tekan-tekannya. Ya. Okey. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada rasa sakit tak? Ya. Sekejap Rasa tajam tak? Ya. Ada poin-poin dia dekat belakang telinga, dekat belikat, dekat pinggang biasanya. Macam perempuan dia duduk dekat perut biasa. Dekat dalam ni, kita punya lubang belakang leher ni kan. Sini sakit tak? Tak. Belakang telinga sakit Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kululaka wahai musuh Allah, kemuliaanmu dengan laknat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Qaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sakit lagi? Sekejap. Kat sini sakit lagi tak? Dah kurang kan?
dia boleh rasa perubahan sendiri. Kalau benda tu keluar, dia hilanglah rasa sakit tu. Kalau tidak, rasa tajam macam pisau kan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Rasa tak sakit? Rasa tak sakit? Sakit tekan pun. Ya. Allah. Cik dekat belah belakang badan sakit tak? Ke area kaki je? Memang sleep disc. Oh, cik slip disc. Depan sikit. Cik ke depan sikit. Ke depan sikit bagi tangan saya. Ni masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batashtum jabbarin. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, betulkan kembali tulang belulang, sendi-sendi, saraf-saraf jasad ini ya Allah, agar dia dapat beribadah sempurna kembali padamu ya Allah. Allahu Akbar. Allah. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Allahu Akbar. Sakit Tahan sikit Sakit lagi? Kurang? La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang ni dah operate sakit. Ini operate? Ni. Masuk grease ke apa? Tak, dia punya apa? Tempurung? Diskus tu pecah. Allah. Gunting. Bawah ni saya tekan sakit tak? Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza batashtum jabbarin. Wahai hamba-hamba Allah, sendi, tulang, saraf, darah, dengan izin Allah, pulih kalian seperti azali jasad ini dilahirkan. Allah. نقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Luruskan, angkat sikit lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Badi'is samawati wal ardh, Ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada rasa sakit tak? Tak ada. Bismillah. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. Sakit lagi tak? Tak ada dah. Badan rasa macam mana? Ringan? Rasa ringan. Alhamdulillah. Pening sikit, melayang, macam nak pitam. Tak apa. Awak? Panas lagi tak badan? Tak ada. Saya ada benda bergerak bawah kulit macam semut, macam semut Lagi? Ya. Merah. Biasa walaupun kerasukan, saya ada. Dia macam-macam. Ada yang sebab saya bila pesakit kerasukan saya tak pegang ramai-ramai. Kalau pegang nanti body lagi penat. So kita pegang dia lagi meronta. 5-6 orang pegang. Kita kalau manusia kena pegang 5-6 orang pun kita mengamuk. Jadi saya biarkan. Sebab kadang-kadang perempuan, lagi-lagi perempuan bila kerasukan, kita pegang mengamai nanti, lepas dia sedar nanti, habis satu badan dia sakit. Jadi kita biar jadi. Boleh. Sandar dulu. Okey. Baca semua lah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kafha ya Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi first tadi saya dah nampak 2 orang ni tadi ada petanda untuk naik kerasukan. Tadi dia dah mula ni dah. Badan dia permulaan dia akan kawal separuh tubuh kita, badan kita dah mula melayang. Mata kita dah mula mengerut-gerut. Tapi Allah tak izinkan kat dia. Bila saya pergi kat sini, saya tengok bulu rumah dia dah meremang. Dah naik ni. Itu sebab dia naik kerasukan tadi. Tadi sedar ke ataupun rasa tak sedar? Saya rasa berat sini. Lepas tu, belakang rasa berat. okay. Lepas tu rasa macam mata ni naik ke atas. Lepas tu turun loss lah. Loss lah. Masa Boleh dengar tak? Masa nak muntah tu terasa. Nak muntah rasa macam kita nak muntah. Rasa. Lepas tu hilang. Tu nak muntah rasa lagi. Masa nak muntah je macam rasa. tersedar lah. Terasa macam nak terkeluar benda. Okey. Tutup mata. Kita double check. Tapi kalau kita dapat keluarkan 5 ke 10 saat rasa perubahan dia. Contoh macam tadi tekan belakang kan. Kuku saya pendek je. Ini pun ada ni depan dia. Bismillahirrahmanirrahim.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ya Tuhan, Kau jadikanlah azan ini sebagai penghancur, pelebur, pemusnah segala gangguan jin dan sihir yang masih lagi tersisa dan bertapak dalam tubuh-tubuh mereka, ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب Macam nak ni nak ludah. Okey, ada rasa apa lagi tak? Buka mata. Ada rasa apa lagi? Makcik tadi kepala tu hilang dah. Alhamdulillah. Awak? Tak ada. Makcik? Ada rasa apa? Alhamdulillah. Tak ada. Awak? Nangis kenapa? Risau. Oh, dia adik-beradik. Dia diorang je ke apa? Dia akak ada adik seorang lagi kat Oh. Australia. Ya, kasih sayang adik-beradik tu, subhanallah. Gaduh-gaduh dia akak. Macam mana pun air dicincang takkan putus. Ingat, macam mana pun kita gaduh dengan adik-beradik, kena baik adik. InsyaAllah kita akan sambung selepas settle semua mandian semua untuk interview artis-artis kita di Seremban. Bye. Urusan kita dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita nampak malam ini taubatnya jin yang mengganggu keluarga inilah, subhanallah. Jadi semua kita nampaklah ada sedikit pelajaran yang terselindung di balik satu benda yang nampak baik tapi hakikatnya mendatangkan mudarat. Jadi kita minta lagi berada cerita benda yang pernah diambil ataupun amalkan supaya jadi pengajaran pada orang lain. Kita bukanlah nak mengaibkan ke apa, tapi jadi pengajaran kepada anak-anak muda supaya dia tahu, oh ini rupanya aku pun ada amal dululah. Jadi maksudnya benda ni kadang-kadang ilmu ni nampak macam benar tapi hakikatnya ada yang tersirat. Jadi kita akan tanyakan kejap lagi macam mana. Okey, kita tanya macam mana perbezaan mereka sebelum dan selepas rawatan. Okey, awak boleh cakap? Rasa macam berangin sikit. Seberangin macam mana? Rasa macam tak sedap perut macam tu. Tak sedap perut. Sekejap lagi kita repair perut sikit lagi. Area badan lain? Kaki je lah kebas sikit. Kaki kebas sikit. Ada rasa ringan tak badan? Badan rasa ringan lah. Tadi rasa yang semut-semut yang berjalan bawah tu dah tak ada dah? Tadi lagi yang second time tu dah tak ada dah. Tak Yang ada first je rasa macam geli-geli semut-semut macam tu. Lepas tu dah tak ada dah. Okey. Makcik, macam mana rasa perubahan? Kalau ada perubahan? Makcik ni biasalah. Mungkin perubahan ni mungkin lambat sikit ke mungkin kan. akan Dia antara lambat dengan cepat lah usaha kita ni kan. InsyaAllah mungkin. Tapi kita lepas nampak ni ada sikit kalau pasal. Pegang dah kurang keluar angin. Kalau tidak tadi, tak pegang pun keluar angin. Nampak tak? Subhanallah. Okey, berada pula. First masa yang baca tadi, badan belakang berat sangat lah. Ni macam ada orang tindih. Lepas tu yang second tu baca dah tak ada rasa apa. Tak ada rasa. Tak ada rasa apa. Tadi ketika kerasukan masih boleh mendengar ke ataupun di on off? Sekejap boleh mendengar, sekejap sedar, sekejap tak sedar. Dia macam mana nak cakap, dia macam rasa macam kita jatuh daripada tempat tinggi. Rasa macam tu lah. Nak jatuh tapi tak sampai-sampai bawah. Lepas tu bila nak muntah rasa Sedar. Rasa nak muntah. Lepas tu hilang Allah sikit. Oh, dia on off juga. Jadi boleh ceritakan sikit tentang mungkin ada ambil apa-apa ilmu sebelum ni? Sebelum ni ada amal kat orang cakap berkawan dengan apa orang cakap Rizalul Ghaib. Rizalul Ghaib.
Hari Isnin dah lupa lah. Dah lama tinggal. Jadi tapi dia tak ada tahu lah. ritual-ritual dia lah. Maksudnya dia bagi salam di utara, di selatan, di timur, di barat, betul? Betul. Kalau mengikutkan penceritaan dia tadi. Cuma kita boleh jangkau lah, ataupun kita boleh nilai. Kadang-kadang kita rasakan ada makhluk ataupun ada manusia gaib yang akan datang membantu dan menjaga kita. Akhirnya benda tu semua kebanyakannya tipu daya syaitan dan juga jin lah. Akhirnya benda tu memakan diri, sakit, jadi panas dengan pasangan dan sebagainya. Dia mungkin sebelum ni kalau ikut mak cerita tadi masa kerasukan tu memang sangat-sangat pandai-baran. Memang pandai bagan lah. Kalau bergaduh tu dah memang tak ingat apa. Dia macam ni lah. Kalau gaduh tu tengok ke lah. Kan. Kalau Dia jadi hari kuat tu- luar biasa tak masa hari tu jadi sekali kat PD kau ingat? Kat PD. Dekat PD tu Pasal Along lah, Usik Along dengan mak kan. Budak boleh cakap dengan mak kita jadi panas lah. Nak pergi mak pegang terus. Tak boleh nak buat apa. Mak pegang itu. Jadi ketika mengamalkan ilmu-ilmu ni, ada rasa tak macam ada sesuatu yang hadir ataupun datang ketika bagi salam tu ataupun ketika buat ritual tu lah? Masa kalau kita nak contoh kan, kita nak pakai dia, pernah amal, lepas tu nak try kat benda ni. Kita tidur cakap ada bagi salam sebelum tidur, cakap dia jalur gaib, kejut aku 4.30. Betul, kita tidur memang ada orang tepuk kita macam orang kejut kita. Masa bangun nampak kelibat lagi ya. Nampak kelibat lagi. Macam tu. Solat tu ingat tak? Masa macam main tepuk belakang. Lagi satu masa benda ni jadi masa Sikit baik lah. masa main bola dekat Pilah. apa? Kat Pilah. Semayang dekat sekolah Saint Tunku Jaafar, STJ. Surau dia, pintu dia belakang. Kita masuk nak semayang depan je ni. Kita semayang seorang je. Tapi bila semayang pak ada orang tepuk. Orang yang tepuk. Tak lama lepas tu lah. Tak sampai orang cakap 15 second kita dah rukuk. Rukuk tu nak tengok siapa kan. Kadang kawan biasa lah. Rukuk tengok tak ada orang. Rukuk kalau dengar orang lari memang jauh ke belakang. Rukuk tengok tak ada orang, kita pun lagi kan. Memang rasa macam orang nak semayang dengan kita. Jadi sebenarnya macam ni macam saya cakap lah, ada segolongan orang dia memberikan kata ganti nama lah kepada jin. Kalau mengikut pandangan para ulama, apa sahaja yang gaib dipanggil dengan nama jin, termasuk bayi yang dalam perut tu dipanggil janin. Jin pun dalam bahasa Arab jan kan. Subhanallah. Jadi subhanallah, mereka ini kadang-kadang mengambil manfaat pada manusia lah gitu. Sebenarnya supaya kita ni akan macam mana pun dia nak manusia ni akan minta bantuan, pertolongan dan juga perlindungan pada mereka. Tapi ada yang jenis-jenis menyamar sebagai wali-wali Allah, mengaku sebagai para nabi, sahabat nabi dan juga tokoh-tokoh besar dulu-dulu lah, Gunung Ledang, Puteri Itu, Hang Tuah, Hang Jebat dan sebagainya, supaya kita manusia terpedaya, kita percaya dan lalu kita mengambil mereka sebagai teman. Saya teringat satu kata guru saya lah. Dia cakap, bergantunglah kepada yang menciptakan segalanya, iaitu Allah. Jangan bergantung kepada yang dicipta, iaitu jin dan manusia. Jadi macam mana pun ini semua pelajaran. Tanpa kita buat salah, kita tak tahu benda itu salah. Dan pengalaman hidup berada ni menjadi panduan pada orang lain. Mungkin ada yang menonton pun ada dapat ilmu-ilmu ataupun salam-salam kepada Rijalul Ghaib ni. Jadi kita boleh nampak lah Rijal Ghaib tu apa. Cuma hati-hati. Benar ada Allah adakan malaikat di hadapan, di belakang, di kiri, di kanan kita untuk menjaga kita. Tapi kita tak boleh menyapa malaikat tu, kita tak boleh nampak dan tak boleh communication dengan dia lah. Maksudnya kalau kata mereka ini bukan malaikat, mereka ini bukan manusia, jadi mereka ini jin lah. Jadi hati-hati. Tak salah nak belajar, tak salah nak ambil ilmu, cuma janganlah sampai memudaratkan diri dan juga
ahli keluarga yang lain. Kerana perjanjian dengan benda-benda gini sukar untuk dilepaskan. Cuma saya boleh katakan, kita harapkan semua yang menonton boleh mendoakan keluarga ini, semoga akan dapat jalan keluar. Mungkin ada kata-kata terakhir nak cakap? Pakcik ke? Ada kata-kata terakhir nak cakap? Kau dah cakap. Tak ada sekali pun. Tak ada Jangan beramal dengan benda-benda yang macam tu. Itu. So dalam Al-Quran Allah ada pesan kita, jangan buat sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kita takut kita buat benda yang kita tak tahu, bahana yang kita dapat. Nak menuntut ilmu, nak belajar, cari guru yang hak, guru yang benar. InsyaAllah. Kalau ada salah dan silap dari pihak saya mohon maaf. Dan nanti kita akan bagi amalan zikir, amalan harian yang sehari sekali saja kena buat. Semua yang terlibat dalam rawatan ni boleh amalkanlah amalan tu. Jadikan amalan tu pegangan dunia akhirat. Jangan beramal kerana nak sembuh, pasal bila dah sembuh kita berhenti. Jangan beramal kerana nak sihat, bila kita dah sihat kita berhenti. Jadi beramallah kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah itu saja. InsyaAllah kebenaran tak pernah mengalah.